record. So sekarang kita nak baca doa sama-sama. Jom tadah tangan untuk kita sama-sama doakan ataupun aminkan doa-doa ini. Bismillah. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. So Alhamdulillah. So insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, semoga apa yang kita doakan tadi Allah memudahkan urusan kita, dan insyaAllah apa yang kita minta Allah bagi kita yang terbaik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay. Nah, so tuan-tuan dan puan, semua okey ke? Dan Alhamdulillah. Sekejap saya nak refresh dulu. Dan kadang-kadang dia jadi lambat. Oh, 173 orang. Terima kasih semua. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, so by the way, kalau kita pergi ke kita punya whiteboard tuan-tuan dan puan-puan, okay, kita pergi ke whiteboard kita ni. Semalam kita banyak bercerita tentang follow up tau. Dia bukan semalam, kita the whole week, last week kita bercerita tentang follow up. Okay, follow up. Dan semalam adalah the final lah, kan, final bercerita tentang follow up. Okay, so apabila kita bercerita tentang follow up yang semalam ni, kita habiskan dengan practical. Betul? Dan jarang saya buat praktikal secara live. Tapi sebab semalam ni kalau kita bercerita tentang follow up, memang kita kena cerita tentang praktikal lah. Sebab baru you nampak sebenarnya, betul ke follow up ni boleh naikkan rate? Betul ke orang boleh reply apa yang kita follow up? Betul tak? Dan semalam ramai yang dapat result yang bagus-bagus. Dan saya nak ucapkan terima kasih. Sebab apa? Satu, you buat. Sebab selagi you tak buat, you tak akan nampak. Okay? So semalam kita buat practical follow up. First kita guna broadcast. Betul? Ramai jugalah yang buat broadcast. Dia kata, okay sir, saya blast 28, satu reply. Betul? Cuma you kena faham, ini adalah rate. Ini adalah rate yang memang betul, yang standard. Daripada 28 orang, biasanya kita ambil 10%. Dapat 3 orang reply pun dah kira bagus dah. Faham So kalau contohlah, kita dalam satu broadcast list boleh masuk 256 nombor. 256 nombor. Ini adalah standard dalam broadcast list, boleh masuk 256 nombor. Dan kalau you ada sekali you blast bang dan semua orang dalam tu save nombor you, okay, and you akan dapat
25 ataupun 26 nombor, ataupun 25 hingga 26 reply. Faham tak ni? So bila daripada 25 orang reply ini, insya-Allah dengan cara yang betul, you boleh dapat almost 3 yang close. Dan ini adalah mindset yang saya nak ajar pada tuan-tuan untuk hari ni. Kita dah tak nak cerita tentang sales semata-mata. Kita tak nak cerita pasal okay, aku kena close 3. So you carilah customer close 3. Tak nak. Tapi apa you buat adalah untuk close 3, kan, you kena at least dapat 30 orang reply. Nak dapat 30 reply, at least kena layan almost 300 nombor. So kalau you konsisten nak 3 close setiap hari, you kena ada satu broadcast list yang lengkap semua save nombor kita 256. Faham tak ni? Boleh? So kalau you nak konsisten, so kalau kita tak cukup 256 nombor, apa nak kena buat? Carilah nombor, buatlah marketing. So kita dah tak nak risau dah, Allah hari ni tak ada sale lah. Awak dah cari belum? Dah dapat belum 10 orang reply? Macam mana dapat 10 orang reply? Dah ada tak 100 nombor dalam handphone? Kalau tak ada, sabarlah. Buat marketing dulu. Pelan dan pelan. Boleh? So itu. Lepas tu semalam ada juga, bila kita dah buat broadcast single tick. Betul tak? Single tick. So single tick ni maksudnya apa? Single tick maksudnya customer tidak save ataupun belum save nombor kita. Bukan dia block, dia belum save. So kalau dia belum save, tak boleh buat apa. Okay, apa nak kena buat? So bila kita dah broadcast single tick, so kita buat apa? Kita copy dan paste manual. Maksudnya buat basing. Kita paste manual dan pastikan selepas kita dah paste manual, kita dapat double tick. Alright, so bila kita dah dapat double tick ni, nak kena buat apa? Barulah kita bagi ayat. Okay puan, saya perasan puan tak dapat, ataupun saya perasan puan tak save nombor saya. Tak apa, saya faham. Boleh puan tolong saya save sekejap untuk saya bagi special offer hari ni. So nampak tak? Walaupun kita suruh dia save nombor telefon, tapi kita tetap ada seeding untuk closing. Kita tak suruh dia beli, cuma kita seeding dia. Puan tolonglah save nombor saya bagi harga special hari ni. Settle. So ini nama dia selling without selling. Menjual tanpa menjual. Faham tak? Sebab tu kadang you kena faham, closing ni it's not about bagi offer, beli tak nak sudah. Tak. Kita masuk sikit dengan mengubah perkataan, you akan dapat respon yang berbeza. Sebab tu kita ni kalau betul-betul kita dalam meniaga ni, tuan-tuan dan puan, kita nak selesaikan masalah orang. So contoh sekarang masalah orang adalah orang tidak save nombor kita. Betul? So kita nak selesaikan macam mana? Tolonglah save nombor saya. Tanya balik soalan, so what? Kenapa aku kena save nombor kau? Sebab saya nak bagi special offer. Wow, menarik. Okeylah saya save. Itu je. Kan? Nah. Faham tak ni? Faham tak ni? Kini yang siapa yang nak tengok kat atas, ambil 3, 2, 1. Let's go. Alright. So faham So ini kalau kita dari segi broadcast lah.
Dia lebih daripada segi broadcast, waktu dia senyap nak kena buat apa, okay ini. Dan contohlah lepas ni kata, bila dia dah senyap, contohlah kat sini kan, lepas dia baca 10 minit, okay, barulah ucap je terima kasih. Terima kasih puan, dah save nombor saya. Okay, hari ni kita ada offer tau. Contoh, sempena launching design baru. Sempena launching design baru. Walaupun kadang-kadang kan design baru tu memang asyik keluar setiap bulan, tak ada launching pun. Tapi kita buatlah grand sikit. Kita buat ala ada launching ke soft launching sikit kan. So dia adalah rasa macam oh dahsyat. So nanti apa design dia, okay, nanti dia bagi, kita bagilah. So bila kita dah katakan, dia kata okay, setuju. Ni kita anggap customer ni dari syurga kita anggap customer ni daripada syurga, dia okay je, okay boleh. Ini akan menjadi you punya turning point antara you berjaya close dia atau tidak. First, jangan bagi katalog. Jangan bagi katalog, please. Jangan bagi katalog. No katalog. Jangan. So bila awak bagi katalog, apa yang akan terjadi? So bila awak bagi katalog ni, customer kena pilih. So bila customer kena pilih, customer ada masa. Bila customer ada masa, customer ada peluang. Bila customer ada peluang, customer akan bagi apa? Bagi blue tick lah. So kalau boleh jangan bagi katalog. Kita bagi apa? Bagi suggestion. Bagi suggestion. Okay, so kalau perfume, bagi 5 perfume yang terbaik. Kan, bagi design tudung yang paling best. Kan, bagi produk yang paling baru ke, paling latest ke, ataupun paling best offer dia untuk bulan ini. Bagi offer yang di-highlight oleh HQ untuk bulan ini, you cadangkan kepada dia. Faham? Cadangkan kepada dia. Jangan minta dia pilih. Itu kesilapan besar yang kita buat sebelum ini, dan menyebabkan customer tu ada masa, dan bila ada masa customer akan pergi begitu saja. 3 design pun dah cukup kan sir? 3, 5 bagi saya okey lah. 3, 5 okey. Alright, 3 hingga 5 tu kira okey. Faham Boleh? So ini ayat-ayat dia untuk siapa-siapa yang semalam tu, kalau kita dah offer ataupun kita dah broadcast tapi dia single tick, so daripada kita minta save nombor telefon dia, termasuk pula bahagian for closing. Kalau kita cadang pada dia bagi poster HQ, boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Abang Kus, terima kasih Abang Kus. Jangan tanya kadang-kadang bila kita ni produk tak banyak kan. So bila produk tak banyak, highlightkanlah kita punya hot selling package kita. So kalau contoh dia terus tanya nak price list, kita bagi gambar-gambar sekali ke wording of gambar. Kalau dia terus tanya nak price list, kalau saya akan first, sebelum saya bagi price list ataupun semua senarai yang ada, saya akan recommend dulu ambil yang mana. Saya akan recommend dulu ambil yang mana dulu, dan kalau kata ada yang lain tak, so baru kita tanya, okay puan selesa nak yang macam mana. So always try to suggest daripada kita terus bagi semua. Last kali kalau dia nak juga baru bagi. Tapi sebenarnya tak perlu sampai tunggu bagi price list pun, orang tu dah tahu dah apa yang dia nak kan. Cuma kalau boleh jangan bagi price list tu awal-awal lah kalau boleh. Okay, suggest dulu walaupun sebab produk kita banyak kan. So mestilah kita nak habiskan stok yang ada kat kita dulu kalau boleh. Tapi jangan cakap okay puan kat saya ada stok ini. Janganlah macam tu. So bagilah benda-benda yang kita nak offer dulu. Faham Betul kat ni, suggest dekat orang tu yang best. Sebenarnya kadang-kadang dia ikut je. Betul. Sebab tu dalam mindset closing ni, biasanya saya guna jangan follow customer kan, tapi guide mereka. Jangan follow customer, tapi guide mereka.
Sebab customer tak tahu pun apa yang dia nak. Boleh Okay, so far flow yang pertama ni faham tak semua? Ini kalau yang sesi semalam tu lah, kalau kita buat follow up semalam. Kalau nak tengok follow up semalam tu, nanti saya akan upload yang semalam dan hari ni, dan insyaAllah nanti you guys akan pergi kat Telegram saya lah, insyaAllah. Faham Semalam kenalan-kenalan je. Lepas dorang ajak sembang-sembang, stuck. Tiba-tiba stuck, nak tiba-tiba info. Okay, faham Kusha. Sebab tu Kusha, you kena faham satu benda. Kejap Kejap. Sabar jap. Ada okay. Sorry. Biasalah. Okay. Alright, so korang semua dah faham tak ni? So minta maaf biasalah. Okay, jom. So kita sambung. So semalam kita bercerita tentang broadcast. Okay, so bila cerita tentang broadcast ni, kita dapat reply. Semalam siapa dapat banyak amin? Dan banyak sangat you dapat reply amin. Semalam kita follow up. Kita guna teknik doa. Tu semalam tu teknik doa. Dan teknik doa ni sangat bagus untuk bangkitkan balik. Okay. Sir tak jawab soalan tadi. Kejap. Soalan tu saya nak jawab sekarang ni. Kan macam mana nak masuk bahagian produk, betul tak? Macam mana kita nak masuk kepada produk, betul tak? Sabar sekejap Kusha. Okay, so semalam adalah teknik doa. So semalam adalah teknik doa. So teknik doa ni sangat bagus untuk produk ataupun database yang lama-lama yang kita nak kenalkan diri balik ataupun nak bangkitkan balik, kan, ataupun nak kata highlightkan balik lah. So teknik doa tu bagus lah. Okay. So bila kita letak CTA semalam, tolong reply. Okay, tolong reply amin. Dan untuk saya aminkan doa ini. So saja sebenarnya. So alhamdulillah lah, orang Malaysia ni ataupun orang kita ni memang suka pada arahan. Dan selepas tu dapatlah banyak amin. Betul tak? Kan, amin. Kadang-kadang ni siapa ni? Ya kan? Yang penting kau dapat reply. Kan, yang penting dapat reply. So what's the next step nak kena buat? Kan, apakah seterusnya nak kena buat? So biasanya apa yang kita buat adalah, first kita akan ucap terima kasih. Okay, terima kasih sudi reply. Sebab ingat, ini mungkin adalah orang-orang yang dah lama tak reply. Kan, dah lama tak reply. Lepas tu mungkin kita database yang lama-lama kita nak bangkitkan balik, nak ingatkan balik. Betul? So terima kasih kerana sudi reply. Tu baru kita terus masuk seeding kita. Terus kita masuk kita punya objektif kita. Sebab follow up ni kan, objektif follow up memang kita nak reply. Kan, memang kita nak reply. So bila dah dapat reply, nak kena buat apa? Buat closing lah. Kan, kenalah buat closing, takkan senyap je. Betul? So tetap buat closing juga. Alright. So terima kasih kerana sudah reply. Nak tanya, sebelum ni pernah PM untuk selesaikan
masalah ataupun isu bentuk badan kan. Lepas tu kita tanya soalan, dah jumpa ke korset yang awak selesa dan berkenan? Seterus. Kita terus masuk macam ni. Ni saya guna produk Kak Nish lah kan, Elkin corset. Nak tanya sebelum ni pernah PM pernah PM untuk selesaikan, ataupun kalau ayat saya ni pelik mungkin letak untuk nak, lagi pelik kan. So macam itulah. Nak tanya sebelum ni pernah tanya kan, nak settlekan isu bentuk badan kan. Dah jumpa ke korset yang awak selesa dan berkenan? Terus masuk macam tu. Amin. Aku ni kadang-kadang kalau buat ayat spontan kan, mesti cloud lah ayat. Minta maaf lah. Okay. Tapi try buat macam tu lah. Try buat macam ni. So nampak tak? So first kita tanya concern dia, dan kita ingatkan balik. Ini adalah reminder. Okay, kita remind balik. Dia tanya kita sebab apa. Okay. Dan kat sini adalah dia punya care. Nampak tak? Kat sini adalah kita punya care. Kalau produk makanan, tanya je lah. Contoh, terima kasih kerana sudah reply. Nak tanya Puan, hari ni kita ada menu baru, ayam percik, nasi beringin. So untuk tengah hari ni Puan dah ada menu untuk berbuka ke ataupun dah makan ke? Dan kalau belum ada, saya boleh set untuk hantar pada Puan hari ni. Terus closing. Makanan kan? Itu je. Kalau makanan lah, kalau makanan saya tak reti lah nak tanya. Kita nak selesaikan masalah apa? Closing je lah. Hari ni tengah hari dah ada makanan belum? Tak ada. Belilah, jomlah kita punya ayam percik. Dah settle, apa susah. Kita pun macam okey boleh lah. So hari ni pun kita COD percuma. Tapi kalau Puan tambah satu lagi set, cukupkan 3 set, postage saya belanja. Maksudnya COD saya belanja. Kita buat macam tu. Faham tak? Boleh? So macam tu lah. Itu ayat yang semalam. Tapi kalau untuk makanan, kalau macam tudung, okey, terima kasih kerana sudah reply Puan. Hari tu Puan ada tanya saya nak beli tudung untuk event kan Puan? Okey, ni dah habis event. Puan ada plan lagi tak nak cari, nak tambah koleksi tudung ke? Masuk terus. Lapak lagu ni teringat bau ayam percik. Wow. Tapi faham tak ni? Faham So dia janganlah you ambil sebiji ayat yang saya bagi untuk Kak Nish, untuk corset, untuk produk yang ada sebelum dan selepas. So kalau produk kita ni straightforward, terus je. Yang penting dia dah reply. Yang makan coklat macam mana? Tengah craving coklat ke? Okey, janganlah kata tengah craving coklat. Mana awak tahu dia nak craving coklat ke tidak? Betul tak? So kalau kita contoh, terima kasih kerana sudah reply. Nak tanya, hari tu awak pernah tanya saya untuk try Chokodap dan Chokoja versi limited edition ni. So sekarang nak tanya, dah jumpa belum yang apa yang awak cari? Kalau belum, jomlah cuba coklat kami ni. Settle. Dah, itu je. Kalau tak cuba lagi, jom. Okey? So contohlah kat sini dia kata, dah jumpa ke? Belum jumpa lah. Belum jumpa. So kalau dia kata belum jumpa, kat sinilah awak pancinglah dia. Jomlah cuba korset terbaru kami. Dan insyaAllah puas hati. Contoh, terus masuk. So, kalau macam untuk penapis air, sama konsep dia. Ya Allah, ni nampak ni sebelum tu kita remind dulu, tanya dia. Kan nak tanya sebelum ni, hari tu ada tanya tentang penapis air kan. Puan dah jumpa ke penapis air yang Puan nak pasang kat rumah tu? Kan? So kalau dia kata belum jumpa, awak pancing lah. Okay Puan, Alhamdulillah Kowi sekarang tengah ada offer.
Okey. So dengan setiap pembelian penapis air hanya tambah lagi RM50 pun akan dapat penapis udara. Kan? So promosi ni hanya untuk hari ni saja. So kalau puan setuju, apa kata, bagi saya detail segala macam. Close. Itu je. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi. Kerana sudi apa tu? Kerana Haziq. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi nak tanya sebelum ni. Kerana sudi apa tu Haziq? Geram pula aku kan. Nak tanya sebelum ni, awak pernah beli kan Encik Krabi? Nak bagi tahu sekarang kita ada set terbaru. Faham. Tapi jangan tanya. Nak tanya, jangan ada nak tanya tu jadi panjang ayat tu. So kita buat apa tau? Kita buat terima kasih kerana sudi reply. Awak antara pembeli Encik Krabi kan? Awak dah pernah cuba Encik Krabi kan? Okay, minggu ni Encik Krabi ada launch perasa baru tau. Dan saya rasa awak mesti suka. So kalau awak okey kan, saya akan offer 3 Encik Krabi dengan harga special hari ni. Poster saya belanja. Close. Settle. Itu yang kita buat. Faham So macam tu lah kita buat. Janganlah skema sangat. Faham tak ni? Kalau produk rambut, shampoo Hanis Aisyah. Okay. Buat macam ni lah. Kadang-kadang korang ni kalau selagi aku tak buat skincare ke benda lain ke, selagi itulah kau tanya. Jom, let's go. Alright, so skincare, hair care and health care. Ni semua yang care kat belakang ni, hampa catat. Faham ni catat. Ni skincare, hair care, health care. Tak kisahlah apa pun care yang ada, biasanya dia punya flow-nya sama. Okay, first ucap terima kasih. Hampa kena rajin ucap terima kasih. Tahu, terima kasih ni kena A. Kosmetik pun sama. Ni. Okay, kosmetik nanti kejap. Saya rasa macam lain sikit. Okay, terima kasih kerana sudi reply. Okay. Hari tu ada PM ataupun ada WhatsApp tentang isu apa. Ni isu ni ikut isu masing-masing. Isu muka ke, isu rambut ke, isu kesihatan ke. Okay, ni tak kisah ni isu ni. Maksudnya kita remind balik. Okay, kita remind balik. Hari tu ada WhatsApp tentang isu muka kan? Hari tu ada WhatsApp tentang isu ini kan? So, remind balik. Dan barulah kita care. Nak tanya, dah jumpa ke? Produk ataupun solution lah kan, ataupun penyelesaian produk yang awak sesuai dan selesa. So ayat macam ni. Faham? So terima kasih, appreciation. So kat sini reminder, dan yang kat sini adalah care. Kalau mau renew membership aku pening. Renew membership apa? Renew membership. Renew membership apa? So ini reminder care. So kalau dia senyap, lepas 10 minit dan termasuklah blue tick, barulah awak masuk ayat. Awak masuk ayat dia apa? Jika belum jumpa, jom saya kenalkan awak dengan produk ataupun produk ke? Produk lah. Nanti kalau salah tukar balik lah produk terkini dari brand kami.
hari ni saya kena bagi special offer. Tada! Korang sampai hati suruh aku buat ayat untuk korang. Dan ini mahal ni. Sampai-sampai aku jadi bengong je. Apa benda nak tulis ni? Tapi macam ni lah ayat dia. Faham So kalau salah, maafkan saya. Saya tak sempat screenshot yang atas tengah drive. Drive dulu Dekna. Drive dulu. Jangan tengok live ni. Ya Allah. Jangan. Drive dulu. Jangan risau. Nanti kita akan go balik atas. Jangan risau. Okay. Produk makanan macam mana? Awak sabar kejap. Settlekan yang ini dulu. Ni semua geng-geng Haikal ni. Diorang tak pernah cerita masalah pun sebelum ni. Tapi kita je pernah broadcast, diorang tak reply. Tu Kusha tu salah awak. Kan? Kenapa orang tu nak beli produk tapi tak pernah cerita masalah? Tak pernah cerita masalah, awak nak jual apa? Macam mana tu? So kalau boleh, kalau dia tak pernah cerita masalah, awak kena go through balik dari awal. Tanya, hari tu ada WhatsApp tentang nak dapatkan produk ni kan? So tak payah cerita masalah. Go for terus produk. Terus kepada produk. So kalau kat sini produk, kat bawah sini juga produk. Kalau kat atas ni masalah, kat bawah ni dah jumpa belum solusi? Macam tu lah. Okay, nasib baiklah kalau tak ada orang jual dalam ni. Kalau sebab ayat untuk durian jalan. Faham so kat sini nampak tak? Kalau kita cerita pasal produk kat atas, bawah juga dah jumpa belum produk? Kalau kita cerita kat atas dah masalah awak hari tu, awak cerita pasal masalah berat badan. Nak tanya dah kurus ke? Dah kurus ke? Ayat tu saya kena bagi je. Saya kena bagi special offer hari ni. Saya kena bagi. Kalau kita guna Q, dia jadi baqi. Lain. Okay, faham Kalau dia bagi. Serawa durian, cicah roti. Ya Allah. Musim sekarang durian tengah ramai gila tau. Ramai gila. Tengah jual durian. Hari tu mak saya bawa satu Triton RM200. Dah nak muntah dah aku tengok durian. Untuk barang kemas, samalah dengan ayat ni. Okay, jom. Okay, korang dah catat belum? Okay, dah catat belum? Memang transparent. Saya transparent. Tembus ke? Tembus. Tak adalah. Benda kita buatlah ayat sama-sama. Kan? Transparent ke tak transparent ke, bagi saya closing tak ada rahsia. Kan? Closing memang tak ada rahsia. Inilah ayat-ayat yang ada. So you guys should be maksudnya kalau contohlah kalau saya bagi tu memang itu adalah ayat spontan. Kan? So bila ayat spontan tu, tapi formulanya tetap sama. Maksudnya flow closing tu tetap sama. Sebab tu saya boleh buat ayat tu banyak kali. Kan? Buat ayat tu banyak kali. Sebab apa flow tu tetap. So saya tak payah fikir. Cuma saya nak cari perkataan tu je. Kan? Saya nak cari perkataan tu macam ayat ni kadang-kadang jadi skema sangat. Ayat ni jadi macam, contohlah korang nak closing kawan. Janganlah guna ayat macam ni. Memang kena kelakar lah. Memang kena kutuk sampai ke liang lahat lah. Janganlah macam tu. Kan? Asal masuk kau je. Budak skema sampai dah. So jangan. Kalau dengan kawan, ubah guna perkataan ataupun perkataan-perkataan yang kawan punya cara kita bersama dengan kawan. Dah catat. Saya lepas tulis nota ni kena pakai kertas lukisan lah. Kertas lukisan. Nota saya besar kot. Nampak tak? Okay, sabar jap Ni saya korang nak tengok ayat apa tadi? Nak note ni boleh tak share ke PDF ke ada ke? Note ni memang kena catat sendiri. So far kalau kelas dengan saya, nota memang tak disediakan. Tapi kalau korang baik hati, buatlah nota tu cantik-cantik, share dalam grup Telegram, okay? Saya memang saya tak sediakan nota. Sebab tu nota yang saya ada ni, dia start from Canva kosong. Okay, Canva kosong. So kita tulis nota tu sama-sama. Tapi kalau siapa yang tengah busy, it's okay, jangan risau. Kawan-kawan kita semua supporting kat sini. Sir, say my name. Ratah Cheese Official.
Ratah Cheese Official. Awak ni jual apa ni? Kan, barang kemas Sir guna XP Pen ke? XP Pen. Pandai awak. Sir nak tengok yang tepi tu mana? Tepi kiri ke tepi kanan? Kita ada 2 tepi ni masalahnya sekarang. Tepi kiri ke tepi kanan? Tepi kanan kot. Ni. Ni follow up. Guys, kalau nak bagi arahan yang jelas Sir, say my name. Ahmad Safwan. Terima kasih Ahmad Safwan. Okay, saya jual Tupperware. Syaiful Kamaluddin. Malam nanti kita jumpa Syaiful. Malam semalam ada tak Syaiful? Dekat saya ada packaging lama. Macam mana nak habiskan stok lama? Packaging lama ni maksudnya packaging bogas ke macam mana? So kalau packaging lama ni macam mana nak habiskan packaging lama? Antara boleh bagi offer kan, ataupun offer pada repeat order. Repeat order yang customer yang beli packaging lama tu kita boleh offer balik kat dia. Itu lebih elok. Sebab kalau packaging baru untuk customer baru dia mesti nak yang baru, lama dia tak nak. Kan? Tapi yang lama ni mesti dia nak lama. Contohlah macam tu. Nak SS. SS lah, janganlah minta izin. SS je. Macam tak biasa lah korang. Please tolong jangan rakam. Tak, saya okey je. Tunjuk the whole text. Tak boleh kecil. Dah belah kanan sudah, belah kiri ni pula. Kalau saya tunjuk the whole text, dia jadi macam ni. Macam besar XP Pen tablet macam best lah. Saya punya XP Pen size A4. Saya intri Alustad. Terima kasih Rahmah. Comel je ni. Allah, janganlah macam tu. Okay, so siapa yang rasa saya comel dan ilmu yang saya bagikan ni bermanfaat, tolong share dulu. Okay, tolong share lah. InsyaAllah dengan korang punya share tu, alhamdulillah follower saya pun naik. Korang punya kawan-kawan pun makin ramai. Soalan-soalan pun makin mantap. Alhamdulillah. Korang ni kadang-kadang kan, bila dah rapat tu, dia rasa macam suka hati dia je nak tanya soalan macam-macam. Tapi nasib baiklah saya suka melayan. Saiful MSC saya pakai Wacom. Wacom pun bagus juga. Tapi bagi saya Wacom agak mahal. Kalau yang betul-betul nak melukis, Wacom antara the best lah. Dia sensitif lah dan dia precise. Kan? Tapi saya pakai XP Pen je. Ni besar. Dan kenapa saya cari XP Pen ini? Sebab dia wireless. Sebab dia wireless. Zoom hari Ahad. Hari ni kita buat kat TikTok live. Zoom hari Ahad. Saya tak buat Zoom hari ni. Kau nak aku Zoom yang mana? Kau minta Zoom. Zoom saya hari Ahad. Yang ni je nama apa? XP Pen. Kan awak yang cakap tadi XP Pen. XP Pen lah ni. Konon nak bagi anak, dia nak buat lukisan, last ayah dia pakai. Faham. Cuma Wacom tu dia yang, kalau yang kecil tu je dah dekat 600. Kan? Tapi dia memang Wacom ni terkenal lah sebab dia tahan lama. Zoom lah yelah Zoom. Habis tu nak mana? Zoom in ke? Zoom out ke? Kau nak terbalikkan skrin ke macam mana sekarang ni? Come on guys. Macam manalah customer nak beli dengan korang? Arahan pun tak jelas. Nak screenshot part by part boleh. Ni studio di KL ke? Studio di Banting. Kelas Zoom macam mana nak join? Pergi ke pakarclosing.com. Link kelas Zoom malam Ahad tu ada kat mana? Ada kat YouTube. Teruskan baiklah. Okay dah Dah, saya tak nak layan korang lagi. So kita akan go for tadi apa kedai emas, kosmetik. Sama je lah kot saya rasa. Kan? Apa lagi Saya dah tak ada benda nak sambung dah sebenarnya. Malam Ahad yang mana? Malam Ahad itu selepas hari Sabtu. Allah, soalan. Malam Ahad yang mana? Saya susah nak jawab tu. Kan? Poin baru. Aku tak ada poin dah sebenarnya. Saya dah tak nampak poin dah ni. Dia dah jadi blur jap. Saya sedang mencari turning point. So kat mana saya nak start balik? Kelas ke tadi? Kelas. Faham. Atas kiri. Atas area kiri. Okey, yang ni. Tak apa. Sabar dulu Biar saya layan diorang dulu sebelum saya cari saya punya point-point balik.
Saya lupa lah. Korang lah. Soalan kadang-kadang Ahad yang mana. Ahad ada banyak ke? Ahad yang ada je lah. Malam Ahad, esoknya Isnin. Betul. Cuma cerita pasal follow up inilah yang kita nak cerita. Apa lagi saya nak cerita pasal follow up Ada lagi tak follow up. Bagi ayat copywriting yang nak tarik lead selepas buat ads jual Supercube. Ayat copywriting selepas buat ads untuk Supercube. Okey, itu kita akan masuk season yang ketiga. Okey, season yang ketiga. Okey, season yang ketiga. Janganlah tanya sekarang. Tanya sekarang ke besok boleh? Besok boleh kan? Besok hari Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, sempat. Besok join. Besok kita akan masuk skrip baru, iaitu daripada leads baru nak kena buat apa esok. Okey. So korang kena ajak kawan-kawan join kelas esok 3 hari saya bagi. Lepas tu kita akan habiskan season kedua dan bagi saya rehat sekejap untuk masuk season ketiga. Boleh ke boleh? So itu esok So Saiful, siapa yang nak skrip closing daripada PM masuk, maksudnya ni strangers, bukannya follow up, ni strangers. Daripada situ nanti kita akan go satu persatu sampai minta payment tu macam mana. Tak kisahlah awak jual snack ke, jual Wagyu ke, jual Bogas ke, jual korset ke, jual Waklu ke, boleh. Let's go. And bukan lepas buat ads, tapi nak guna untuk buat ads. Tapi kalau copywriting yang macam tu Tuan Saiful, dia tak boleh lah tuan-tuan terima macam okay, saya bagi copywriting, tuan-tuan guna untuk ads, lepas tu terus menjadi. Dia tak jadi macam tu. Dia tak jadi macam tu sebab copywriting untuk buat ads kita kena try. Kena buat iklan dulu, tengok dia punya CTR dia, click through rate dia tinggi tak. So bila click through rate kita tinggi, walaupun ayat tu simple, kita akan guna lama. Itu copywriting di ads. Sebab dua benda dalam ads ni, dua benda yang kita kena highlight adalah yang pertama copywriting. Dan copywriting ni adalah yang kita kena tekankan lagi adalah kita punya target market. Dan kita nak kena cuba kenal target market kita ni dulu. Tak silap saya cerita semalam tentang target market ni, copywriting. Okay, kita cerita pasal copywriting. Okay, sebab saya pun dah tak ada benda nak cerita dah sebenarnya pasal follow up. Kita go for copywriting. Kita jawab dan bantu Tuan Saiful. Boleh Tengok iklan ayat best. Iklan yang mana kat Facebook Iklan tu kalau tanya saya, iklan tu iklan bodoh-bodoh je. Kalau tanya saya lah. Kan? Ni copywriting untuk ads lah ataupun untuk menjual. Kan? Sebenarnya kalau boleh, first memang kita kena menjual lah. Kalau buat iklan berbayar, jangan buat iklan yang tak menjual, tak guna. Sebab kita ni duitnya tak banyak. Sebab tu apa-apa pun yang kita buat copywriting ni, lagi-lagi iklan berbayar, menjual je. Menjual. So menjual ni ada dua lah. Kita ada hard sale dan kita ada soft sell. Tapi tetap menjual. Okay, tetap menjual. Jangan buat suka-suka je buat copywriting, letak video betul bodoh-bodoh macam tu. Kita ni bukannya Shopee. Kita ni bukan Lazada. Kita kalau boleh setiap duit yang keluar tu at least ada sale. At least ada sale. Okay. So kat sini you kena faham, apabila kita nak menjual ni tuan-tuan, first, apakah yang kita jual? Soalan untuk awak. Apakah yang kita jual? Cuba komen. Sir, kalau kita ada restock harga sebelum sale, macam mana ya? Boleh ke jual dengan harga asal ataupun kena ikut harga merdeka sale tu? Nina, sebenarnya saya tak tahulah nak jawab soalan Nina ni sebenarnya. Sebab apa tahu? Sebab kadang-kadang bila HQ buat offer merdeka dan dia tak bagi tahu kat kita, so bila kita terbeli harga sebelum sales, dia sebenarnya macam kita nak jual harga berapa ni sebenarnya. So kalau kita jual harga ikut merdeka, untung kita makin kurang. Betul tak Nina? So bila untung kita makin kurang, kita dah tak seronok dan tak happy jual produk macam tu. So tanya balik HQ. So apa yang kita boleh buat adalah mungkin sepanjang merdeka sales itu, kita terpaksa simpan dulu stok yang kita beli sebelum tu. Ataupun mungkin saya tak tahu. Contoh mungkin boleh tolak pada ejen ke, mungkin kita ambil sikit ataupun kita simpan dulu stok yang sedia ada
untuk merdeka ni pula mungkin kita boleh buat macam, jangan ambil banyak-banyak lah, ambil sikit-sikit ke, ataupun bila ada order baru kita submit untuk habiskan merdeka ni saja. Dan bila dah tak ada offer baru kita habiskan itu. Dan setiap kali ada hari-hari tertentu ke, selalu tanya HQ dalam masa terdekat ni ada promo tak, supaya kita tidak buat kesilapan yang sama. Sebab kalau kita jual juga ikut harga promo, kita tak ada untung. Benda tu tak seronok. Faham Alright, good. Alright, so sebenarnya apa yang kita menjual tuan-tuan? First, ingat kita menjual emosi. Okay, ini dalam konteks copywriting. Jangan jual produk, jangan jual, kita jual emosi. So contoh, kita bagi contoh, Tuan Amirul Aizat. Kan, Tuan Amirul Aizat dia jual hartanah. So copywriting yang menyentuh emosi orang-orang hartanah ini adalah mungkin hartanah ni boleh jadi rumah, boleh jadi tanah. Okay. So biasanya kalau dia buat tanah ni nak buat rumah yang pertama lah. Okay, kalau yang ini pula dia boleh go for 2. Biasanya kalau waktu-waktu sekarang ni dia orang akan go for investment. So emosinya kalau untuk rumah ni, kalau beli tanah beli rumah ni, emosi yang kita jual adalah jimat. Jimat, lepas tu custom, personalize. Okay, di mana kalau investment ni pula emosi yang kita jual adalah investment lah, buat duit ataupun saving. Dia bukan saving lah, dia macam mana adalah untuk masa depan, future. Kan, preparation yang kita sebut, persediaan. Kan, persediaan. Sebab harga rumah tu kan makin lama makin naik, makin lama makin naik. So itu sebenarnya adalah, kalau kita ada duit, mungkin kita beli rumah untuk investment, kan, untuk persediaan untuk akan datang. Kan, persediaan ke, untuk buat duit ke, kan, mana tahu tiba-tiba yelah, benda-benda macam tu lah. Kan, pelaburan, betul. Dan satu lagi tuan-tuan, orang yang beli hartanah ni, isunya sebenarnya bukanlah sebab dia tak ada duit ataupun dia tak nak beli rumah. Cuma dia punya financial report. Okay, financial report. Untuk orang-orang yang jual hartanah, sebenarnya tuan-tuan bukan jual rumah. Tuan-tuan menjual persediaan 2 tahun sebelum beli rumah. Persediaan 2 tahun sebelum beli rumah. So sebenarnya kita menjual skill untuk memperbaiki financial report, dan kita jaga selama 2 tahun itu supaya pada tahun yang kedua tu apa saja rumah yang dia nak beli dengan bajet yang dia ada lepas. Faham tak? Sebab kita ni kadang-kadang nak kumpul 50,000, 100,000 mungkin susah. Tetapi dengan financial report yang betul, dengan report yang bank suka, okay, kita walaupun tak banyak tapi bank ni suka account yang aktif kan. So dia akan nampak bank tu dan insyaAllah lepas. Kan, dari sini pun kita akan ajar saving, berapa deposit nak kena ada. So kat situ. So bila cerita tentang hartanah ni pula, okay, dengan financial report yang dah ready ni untuk beli, okay, dia nak beli rumah yang macam mana? Dia nak beli rumah yang macam mana? Apakah objektif dia nak beli rumah? Faham tak ni? Ini skill ratus ribu punya payment ni, menjual. So kalau kita hanya sekadar jual rumah, jual hartanah, tapi tak ada sebab kenapa dia nak kena beli rumah, hanya sekadar kalau beli rumah, benda tu jadi liability, jadi hutang. So kalau boleh kita nak beli rumah, dapat at least lah, contohlah dia tidak membebankan dia balik. Macam tu. Faham tak ni? So ingat, kita menjual emosi. Kita buat, kalau yang investment ni, persediaan pelaburan ni, kita akan mainkan dengan emosi apa tau? Emosi rasa macam, kalau aku tak start sekarang, perbaiki aku punya financial report, harga akan naik, makin naik. Sampai satu tahap nanti mungkin dengan bajet 500,000, dah tak ada rumah lagi dah. Walaupun benda ini dah ditekankan daripada dulu, tapi kita bercerita tentang rumah yang habis. So sekarang memang kita nak beli rumah, tapi duit tak mampu, financial pun tak betul. Sebenarnya kita nak selesaikan financial report dulu.
barulah settlekan yang bahagian rumah. Untuk takaful pun banyak sharing. Betul kan Sifu? Betul. Betul Sofia. Faham so ini untuk hartanah. Okey, kita pergi kepada emas. Okey, so kenal dulu apakah emosi yang kita nak bawa. Faham tak ni? So bila emosi tu contoh persediaan, pelaburan, nak jimat, nak personal life. So ni adalah emosi-emosi yang kalau boleh, okey, so kalau nak jimat, target marketnya berbeza. Kan, kalau persediaan, target marketnya berbeza. Kan, kalau untuk financial report, customernya berbeza. Faham Right, so kita pergi ke emas. Kan, emas. Kan, emas apa tadi? Barang kemas. Barang kemas. So barang kemas ni, kalau kita tengok orang membeli apa? Kan, apakah emosi yang orang beli dengan barang kemas ni? So orang beli barang kemas ni, yang pertama adalah diorang membeli perhatian. Recognition. Okay, recognition. Perhatian. So dalam recognition ni, perhatian ni cantik. Tapi jangan hanya sekadar jual cantik. Kan, minat. Dia minat, tapi sebenarnya dalam lubuk hati dia tu adalah dia nak perhatian. So dia dah beli emas, dia nakkan perhatian. So kalau emas tu tak berikan apa-apa perhatian pada dia, sebab tu dia tak nak repeat. Faham Okey, yang kedua, dari segi pelaburan. Ni mula kepada business mindset lah. Kan, so mungkin dia faham kalau beli emas yang biasa, yang petak ke, ataupun yang jongkong ke, ataupun gold bar ke, bentuknya bosan. Betul tak? So dia buat apa? Dia buat pelaburan guna barang kemas untuk pelaburan. Kenapa? Sebab kita tahu graf tu makin naik. Kan, graf harga tu naik. Kita boleh buat macam tu. Kan, graf harga tu naik. So dua orang ni adalah dua orang yang berbeza. Ada orang memang dia simpan beli barang kemas sebab nak pelaburan. So dia tak kisah tentang design tu. Yang penting murah, berat, settle. Okay. Yang di mana kalau yang di recognition ni pula, dia punya apa? Dia punya fokusnya adalah barang tu kena cantik. Kan, barang tu kena cantik. So samalah. Faham So ni dua benda ni. Dan try lah to explore macam mana nak kena buat ayat. Faham So mainkan emosi kat sini. Contoh, kopi kesihatan. Kopi kesihatan lagi lah banyak. Produk lock perut daripada kuat makan. Itu untuk mungkin pengganti makan, betul tak? So saya ambil dua lagi kesian pada yang jual tudung. Okay, jual tudung. So apakah emosi yang kita jual? Yang pertama, mungkin emosi kita nak sama juga perhatian. So perhatian ni maksudnya apa? Orang tahu tudung yang kita pakai. Okay, tudung yang kita pakai. So macam mana orang tahu tudung yang kita pakai? Limited edition. So limited edition ni mungkin design tu hanya ada 1000 tudung sahaja untuk satu batch. Faham tak? So itu jual lah macam tu, limited edition. Limited. So ini adalah emosi, limited. Kedua, kan, mungkin kita nak bercerita tentang selesa. So selesa ni maksudnya apa? Dia bila dia pakai tudung tu, dia tak rasa pun dia pakai tudung. Ringannya Yakmat. Kan? Ringan. Tak panas. Lagi apa lagi? Sejuk ataupun ringan, tak panas. Selesa. Lembut, tak kasar. Faham tak? Go, boleh. Alright, dan satu lagi, kenapa orang beli tudung adalah sebabkan penghargaan. Kan, penghargaan. Maksudnya jadi apa? Emosi penghargaan yang kita main adalah untuk orang-orang yang belikan tudung tu sebagai hadiah. Okay, so bercerita tentang hadiah ni pula, hadiah ada dua. Okay, hadiah ni ada dua. Mungkin dia beli hadiah untuk hadiah pujuk. Okay, dia memujuk
kawan dia, memujuk isteri dia. Sebab tu dia pujuk. Okay. Dan yang kedua adalah mungkin untuk event-event penting. So nampak tak? So inilah sebenarnya kita jual tudung tu sebagai jadi hadiah. Itu emosi dia lah, penghargaan. Kita jual emosi sebagai perhatian. Kan? Tak payah gosok ni mungkin dari segi nak cepat, nak jimat. Faham? So sama je. Faham So janganlah tanya saya macam sebiji untuk produk. Korang kena fikir. Kan? Apakah emosi yang korang jual? Saya bagi contoh je. Sebab kalau saya melayan soalan-soalan tu nanti kadang tak fair lah pada yang lain. Faham So saya try untuk ambil 3 contoh ni, dan 3 benda ni pun tudung dan barang kemas ni lebih kurang sama je. Tudung dan barang kemas ni lebih kurang sama. So ambil dari segi emosi dia. Kalau ringan, apa yang dia dapat? Kalau orang tahu tudung ni limited edition, apa yang dia dapat? Dia akan dapat kepuasan dari segi orang tegur dia. Orang tahu daripada jauh, orang ambil gambar dia macam, oh dia ni orang biasa ni pakai produk ni, pakai design yang ada limited edition. Ni semua set selebriti je ada ni. Macam mana kau dapat? Nanti kan bila kita start, contohlah kita tahu kita nak buat closing, lagi-lagi mungkin nak cerita pasal orang-orang nak ajak berniaga kan. So daripada tudung tu kita tahu, Puan, ini design yang limited edition kan, yang keluar bulan Jun kan. Kita start macam tu. So bila orang tu nampak macam kita ni sensitif dan tahu apa yang kita pakai, dan maksudnya dia puas hati lah. Maksudnya walaupun dia beli lebih mahal berbanding orang lain, tapi orang tegur. Itu yang kita nak. Handsome dan yakin bila nak kahwin, saya jual sampin. Okay, so sampin, contoh mat edeng kan, mat. Kita jual sampin. Sampin ni jangan kita hanya sekadar nak kata okay, yakin, alhamdulillah, nak kahwin boleh. Tapi sampin ni lebih kepada macam, okay, contoh sampin, apakah cerita dari segi sampin? Sampin ni dia orang-orang yang, kalau orang-orang dulu kan pakai sampin ni, lagi-lagi jenis sampin-sampin kita jual, sampin songket ke, sampin yang ada ni, ini adalah sampin-sampin yang mungkin kalau kita cerita balik daripada sampin ni, kita tahu karakter orang tu macam mana. Kalau kat sampin pun dia dah spend mahal macam ni, pastilah benda-benda lain pun dia akan spend juga. So nampak tak? So sampin ni kita pakai mungkin masa raya, pakai baju Melayu saja pakai sampin. Tapi spend sampin kita tu je dah orang nampak. Sebab tu tuan-tuan ni, kalau you perasan orang-orang yang berjaya ni kan, dia akan spend untuk pen je dekat puluh-puluh ribu ataupun belah-belah ribu. Jam je dah ratus ribu. Kenapa dia beli kat situ? Kenapa pakai jam je sampai ratus ribu? Sebab orang-orang yang macam ni, dia akan tengok apa? Dia akan tengok jam, dia akan tengok belt, dia akan tengok spek brand apa yang kita pakai. So orang-orang yang hebat-hebat ni, dia brandingkan diri dia. Dia nampakkan dia ni mewah, tapi tak nampakkan dia macam terlalu over sangat nak nampak mewah. Ni orang bijak. Kita tengok jam, kita tahu dah, okay, dia ni level berapa. Pen apa, kita tahu dah dia ni pakai pen apa. Kadang-kadang korang nampak pen orang pun tak perasan tu brand apa. Betul tak? Spek, dia pakai Tom Ford, you pun tak tahu. You ingat Tom Ford ni hanya sekadar untuk makeup saja. Faham tak? So itu adalah cara-cara diorang ni menunjukkan diorang punya kemewahan diorang tanpa nunjukkan secara direct. Basikal tuan-tuan, saya tunjukkan trend sekarang kan, trend basikal, betul tak? Bayangkanlah Pinarello, Dogma full set, harga berapa? 60,000, 70,000. 60,000, 70,000 basikal. Basikal. So sebenarnya kita nampak je macam bazir. Tak. Kan kat situlah orang akan tahu, okay, dia ni somebody. So dia akan networking lah. Kita ni tuan-tuan, orang-orang yang berjaya ni, kadang-kadang hobi dia mahal bukan apa tau. Hobi yang dia mahal ni adalah untuk hobi untuk dia masuk circle-circle baru. Circle-circle baru. Contohlah macam Atika kata, okay, basikal 120k. Basikal je 120k, agak-agak kereta apa dia pakai? Bisnes apa yang dia buat? Kita dah boleh teka dah. So kita mesti akan jumpa dia, tegur dia, kan, follow dia, belajar dengan dia. Dia beli basikal 120k, mungkin sebab dia boleh beli lebih mahal daripada tu. So kita ni bukannya kata kita tak kata mubazir, tak. Jangan cakap orang mubazir.
So membazir itu apabila kita tak dapat manfaat daripada benda tu, itu yang membazir. Dan dia boleh beli 120k itu disebabkan memang dia ada banyak bisnes yang boleh support dia 120k. Bukannya hanya sekadar dia tu nak membazir, tak. Dia kalau dah beli basikal 120k, income dia paling-paling mungkin 7 angka, nak 7 hingga 8 angka dalam akaun dia. So don't worry. So saya nak semua orang yang ada dengan saya hari ni, tak kisahlah awak level mana pun. Mungkin sekarang awak masih beratus-ratus lagi income, 1,000 lagi income, belas ribu lagi income, puluh ribu lagi income. Jangan pernah berhenti bermimpi. Dan set dalam kala one day, you pun akan pakai kereta macam orang lain pakai. You akan pakai juga Dior yang limited edition yang artis-artis pakai. Faham So insyaAllah itulah apa yang saya doakan pada semua orang untuk hari ni. Tak salah pun untuk belanja, don't worry. Janganlah pandang orang tu dengan asal dasar, oh dia ni poyo. Kita kata orang poyo sebab kita nampak orang tu pakai LV, pakai orang Dior. Sebab sekarang kita tak mampu. Tapi once you dah berjaya, ada duit banyak macam dia, adakah you pun boleh tahan untuk tidak membeli Dior? Adakah you boleh tahan untuk tidak membeli Mercedes dan BMW? Sama juga, you akan beli juga. You akan beli juga Thermomix tu. You akan beli juga benda-benda yang orang lain pakai. Sekarang ni sebab you sekarang tengah tak mampu lagi. Tapi adakah saya kata you boleh tak mampu selama-lamanya? Tak. So apa sahaja yang you buat sekarang ni akan membuatkan keputusan tu 5 tahun kemudian. So bayangkan 5 tahun kemudian tu you nak jadi orang yang macam mana? Dia nak orang yang macam mana? You kena decide. So kalau you kata you nak beli basikal 120k dalam 5 tahun, start sekarang. Apa you nak kena buat? Apa yang you nak kena buat? Kalau sekarang 5 tahun kemudian you nak beli LV, you nak beli Dior, nak pergi ke butik dan beli, ni bayar. Hari ni you kena decide dengan siapa you nak kena berkawan, produk apa you yang kena pilih, berapa marketing yang you kena spend hari ni. Sebab apa? Apa yang kita dapat sekarang ni adalah keputusan yang kita buat 5 tahun lepas. So kalau hari ni kita punya income masih 1,000 lagi, belas ribu lagi, so itu adalah awak punya 5 tahun lepas. Tanyalah Puan Akmal. Puan Akmal ni antara founder yang saya follow daripada, saya tak ada follow daripada dia kecil, tapi alhamdulillah lah, setiap kali saya akan jadikan dia lah antara saya punya benchmark. One day saya akan jadi macam dia juga, insyaAllah. Itu je. Faham tak? So janganlah asyik tengok orang berjaya, you kata untunglah dia, untunglah Puan Akmal, untunglah Atika, untunglah Bel, daripada kecil je. Bukan. Maksudnya saya kenal SS Perfect ni tak adalah daripada dia start. Tapi saya mungkin jumpa SS Perfect ni masa dia tengah grow. Satu turning point yang masa tu saya buat kelas dengan dia dan masa tu dia boom, meletup, alhamdulillah. Dan sekarang ni dah ada sistem baru, ada team baru, dan yang paling suka adalah semua anak teamnya semua buat 7 angka ke atas. Dan sampai sekarang pun Puan Akmal pun masih buat ads lagi, buat closing lagi. Itulah founder yang kita nak buat. So insyaAllah. Faham So saya nak semua orang yang ada hari ni, kalau you tengok orang-orang berjaya, jangan dengki. Jangan dengki. You kata sebab masa ketika diorang tengah susah, masa diorang tengah tak ada siapa yang nak layan, masa diorang kena fitnah, masa diorang kena macam-macam lah, awak kat mana? Awak tak ada pun. So jangan kata diorang untung. Diorang pun ada ujian diorang masing-masing. You guys pun ada ujian masing-masing. Cuma apa beza kita dengan awak adalah saya sanggup dan awak tidak. Saya sanggup nak berubah dan awak tidak. Saya kena bangkit, do or die punya situation di mana awak ada option lagi. So jangan pandang orang asyik katakan orang ni asyik poyo je, tak. Biarlah dia nak beli Mercedes pun. Masa dia pakai kancil awak tak ada apa-apa pun. So sama je. Kita nanti one day kalau kita berada di tempat dia, kita pun akan beli Mercedes juga. One day kalau kita berada di tempat dia, mesti kita beli Ferrari juga. So sama. Faham So ingat, kat atas tu nanti sunyi tau. Sanggup ke? Kat atas tu nanti sebenarnya you seorang je, tak ramai pun. Mungkin geng-geng you ada 3-4 orang je. Sanggup ke?
So sekarang setiap level tu ada dia punya, ada seronok dia, ada tak bestnya. Kan, mungkin yang kat atas tu dia seronok, mungkin apa yang dia nak dia dapat. Kan, tapi alhamdulillah, kan, bila circle kita kecil, kita akan jaga orang-orang yang memang betul-betul nak dengan kita je. So sekarang, kalau you pakai kancil ke, pakai Myvi ke, it's okay. Yang penting you ada kereta. Pandanglah orang yang tak ada kereta, yang masih pakai motor. Kalau you ada naik motor, pandanglah orang yang tak ada motor, mungkin naik basikal. Kalau you dah ada basikal, pandanglah orang yang jalan kaki, dia tak ada kereta, tak ada basikal. Kalau you boleh jalan kaki, pandanglah orang yang tak ada kaki. Dan mungkin kena naik wheelchair. Selagi you boleh naik wheelchair, pandanglah orang yang tak boleh nak bangkit. Dan itulah cara macam mana ulama mengajar kita untuk sentiasa bersyukur dan berterima kasih. Faham? So always be humble. Saya nak semua student-student saya, klien-klien saya, kenalan saya, follower-follower saya, kan, jangan pernah lupa kita start kat mana. Jangan pernah lupa benda tu. Please, jangan pernah lupa. Dan Allah kalau nak bagi, dia akan bagi. Dan kita akan terkejut dengan apa Allah nak bagi. Tapi kalau Allah kata dia nak tarik, sekejap je dia tarik. So hati-hati. Faham? Jagalah each other, jaga masing-masing. Kalau ternampaklah kawan-kawan kita yang mungkin dah mula lalai, dah mula tu, PM lah dia personal. Just ingatkan balik, hati-hati. Itu je. Hati-hati. Dan kita tak suruh dia buat apa, tapi kita kata macam hati-hati je lah, suruh ingatkan balik. So kalau you kawan yang baik, tegurlah dia dengan baik, insyaAllah. Okay, so jangan tegur secara personal, jangan tegur secara public, tegur elok-elok. Sebab zaman-zaman sekarang ni senang sangat nak bergaduh. Kan, pasal duit gaduh, pasal itu gaduh. So kita tak nak jadi orang macam tu. So kalau orang selalu tiru kita, apa pendapat Sir? Bagi saya, kalau orang tiru kita itu adalah tanda kita ni ada something yang orang suka. So tugas kita adalah buat lain. Dan kalau orang tiru kita dan dia berjaya dengan apa yang ditiru kita tu, itu bukan rezeki kita pun, itu adalah rezeki dia. Dan itu adalah apa yang dia dapat. Tak ada kaitan pun dengan kita. Mungkinlah dia tiru kita, kita rasa kita sepatutnya dikredit oleh dia, betul tak? Tapi sebenarnya kalau kita buat pun, kita pun tak se-famous dia pun. Kan? Kita pun tak ada benda yang dia, maksudnya kalau kita buat ulang balik pun, apa yang kita tiru balik diri kita pun, memang tak ada pun. So biarlah dia. So itu adalah dia dengan Tuhan dia, dengan Tuhan lah, dengan Allah lah. Kalau dia rasa macam benda tu berkat, buat. Kalau contoh dia buat dan tak jadi, mungkin tiba-tiba sebabkan dia tak minta izin, dia akan datang kat kita minta maaf. Faham InsyaAllah. Puan Akmal memang sakit hati, tapi bayangkan itu rezeki masing-masing. Setuju. Dan nak sampai tahap boleh berfikiran macam itu bukannya senang. Sampai satu tahap penat kot, dan kita tak tidur setiap malam, bergaduh dengan pasangan, duk fikir ni fikir itu, kita duk fikir pasal orang lain. Senang je orang ambil, kan? Tapi kat situ yang kita akan fikir di mana, selagi kita fikir kita boleh buat benda tu untuk kita sendiri, kan, maksudnya kita fikir aku boleh urus semua, itu adalah titik turning point yang you akan mula jatuh. Sebab apa? Sebab you dah mula rasa you dah hebat, you dah mula rasa you dah boleh urus semua. Itu hati-hati. Faham Kita ni alhamdulillah, kita contohlah macam saya Tuan Ropan. Saya Tuan Ropan boleh buat sharing dengan Tuan Ropan mungkin di depan 180 orang hari ni, yang di FB mungkin ada 28 orang. Ini bukan sebab saya hebat, kan? Saya mungkin banyak sangat Allah tutup aib saya, kan? Sebab tu alhamdulillah masih orang boleh terima, kan? So kadang-kadang saya pun ada buat salah juga, saya pun ada buat orang sakit hati juga, dan kadang-kadang saya pun tak sedar saya buat orang lain sakit hati, betul tak? So orang akan bercerita tentang kita, mungkin orang tak boleh move on lagi, dia akan bercerita tentang kita. So bila orang cerita tentang kita tu, kita ada pilihan antara kita nak lawan balik ataupun kita tutup aib dia, betul tak? Tak semua orang pun, kalau contohlah mungkin dia cerita kat semua orang, tapi orang yang dia cerita tu pun, dia cerita balik kat kita, dia pun tutup aib kawan kita tu. Dia pun tak nak cerita, dia kata tak payahlah cerita pasal dia. Tapi kalau boleh kita buat macam ni. Dan saya boleh je katakan, oh kau cakap dengan aku lain, kau cakap dengan dia lain. Boleh je kita screenshot dan hantar kat dia. Kenapa dia cakap macam ni kat saya? Kenapa awak pula cakap ni macam saya? Lepas tu dia cakap macam ni lah, dia pakarkan awak. So kita ada pilihan. Kita ada pilihan benda tu.
Tapi kalau kita decide ke kata macam selagi benda tu macam memang kita yang salah ataupun daripada kita nak sambung-sambungkan lagi, ya sudahlah. Kan? Sebab nanti one day yang akan jadi bodohnya siapa? Kita. Betul. Kan? Yang akan jadi bodohnya apa? Kita balik. So kita jagalah aib orang, kan? Selagi orang tu macam tak nyusahkan kita ke. Tapi kalau ada sampai fitnah tu lain cerita lah. Itu you kena. Sebab Nabi Muhammad SAW pun apabila Siti Aisyah difitnah, dia pun sedih juga. Dia sedih juga. Dia pun terasa juga sebab Nabi Muhammad SAW pun seorang manusia. Kan, masa tu lah Nabi Muhammad dia buat apa? Dia do something. Dia bercakap juga. Dia nak membersihkan balik nama Siti Aisyah tu. Tapi kalau itu sampai dah tahap you dah tak maksudnya business dah drop, maksudnya dah mula kacau perut nasi. Faham tak maksud saya? Itu je lah pesan saya pada semua orang yang mungkin rasa penutup untuk sesi hari ni lebih bercerita tentang kalau kenapa orang tiru kita nak kena buat apa. First, kita pandang dari segi satu sisi orang tiru kita sebab apa yang kita bagi ni bagus. Faham tak? Contohlah macam saya tahun depan, saya buat kelas kat TikTok, mungkin dengan presentation yang macam ni, orang akan tiru. Orang akan tiru. Kan? Tapi orang akan ingat orang yang pertama juga. Dan orang akan ingat orang yang pertama yang buat benda ni juga. So you sentiasa jadilah orang nombor satu. Sebab tu tak boleh lah sekali awak viral, tiba-tiba bila dah viral awak nak claim kredit awak. Awak buat lagi benda yang viral, buat lagi benda yang viral. Dah, sebab apa? Awak dah ada skill tu. Faham Boleh? Alhamdulillah. So untuk hari ni kita settlekan sampai tu dulu. So terima kasih pada semua orang yang join untuk hari ni. Terima kasih pada Puan Akmal, founder Access Perfect yang sentiasa, yelah kadang-kadang baguslah dia kan, follow dia Atika, follow juga Magna, ramai juga kan. Saya rasa dalam orang-orang macam ni, kalau juga nak cari orang-orang yang positif, yang berniaga, follow lah orang-orang yang selalu join kelas saya ni, yang chat-chat ni awak follow. Okay, sebab orang-orang yang dalam chat ni insyaAllah lah banyak lah, diorang ni bukan hanya sekadar main TikTok ni untuk hanya seronok-seronok, tapi diorang ni memberi manfaat orang lain juga insyaAllah. Okay, so all the best. Jangan leka ini awal bulan 3. So kalau awal bulan pun you dah leka, so jangan marah lah kalau bulan ni tak capai target lagi. So insyaAllah kan, saya akan sentiasa berada dekat dengan tuan-tuan puan untuk ingatkan tuan puan dengan target dan skill masing-masing. Dan insyaAllah doakan saya juga. Okay, yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari sendiri. So kita tangguhkan sesi kita hari ni dengan tafsir surah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana layaghfir illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. So terima kasih pada semua orang yang bagi hadiah. Terima kasih sangat. Dan terima kasih pada orang yang share. Terima kasih pada orang yang stay sampai habis. Terima kasih semua orang yang sentiasa support macam-macam lah kan. Saya kalau cerita pasal benda ni, saya yang banyak kena terima kasih lah pada tuan-tuan perempuan. Okay, so insyaAllah all the best. So saya doakan tuan-tuan perempuan berjaya dunia dan akhirat, dan apa-apa yang tuan-tuan dapat sepanjang dengan saya, sampai kepada orang lain. Okay, alright, so saya Sudarma, your favorite closing specialist. Hari ni kita semua berkawan di atas muka bumi ini, sampai satu masa nanti insyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semua. Jumpa esok, okay? Besok kita akan belajar 3 hari macam mana nak buat skrip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
drink, swalla la la, drink, swalla la la, swalla la la, shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah, drink, swalla la la, drink, swalla la la, swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la.